أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, minta maaf sahabat ya, line kurang elok. Tak apa, saya nak ambil 10 minit sahaja, lebih kurang, untuk bicara sedikit mengenai salah satu buku yang telah HBI Health and Homeopathy Center telah terbitkan. Buku yang saya maksudkan untuk kita bicarakan pagi ini ialah Esei-esei Milenium Baru. Okey, buku Esei-esei Milenium Baru ini adalah buku yang boleh dianggap baik, tetapi oleh kerana namanya tidak direct kepada homeopati. Esei-esei Milenium Baru tidak sebut homeopati, walaupun di sini ada sebut siri homeopati HBI. Sewaktu itu kita merancang untuk menerbitkan beberapa buku homeopati atas nama siri homeopati. Okey, atas nama siri homeopati, saya hanya penyelenggara yang akan menguruskan artikel-artikel mana yang kita boleh terbitkan dan muatkan di dalam buku siri homeopati. Tetapi ya sahabat, sebagaimana yang dimaklumi, kita hanya sempat terbitkan sekali sahaja. Ada beberapa nama yang saya petik, yang saya ingat saya hantar untuk dapatkan maklum balas siapa yang sudi menulis artikel untuk buku ini. Salah seorang yang alhamdulillah bersetuju untuk memuatkan karyanya ialah Dr. atau pengamal homeopati Idris Abdul Samad. Kerana beliau menyumbang, beliau hantar ada 2 atau 3 artikel, jadi saya petik 2 artikel untuk diterbitkan di dalam buku ini, iaitu Dr. Homeopati Idris Abdul Samad. Dia menghantar buku berkaitan rare remedies dan kepentingannya. Sebagaimana yang kita semua tahu, saya sedang membicarakan remedi-remedi yang dianggap rare yang terdapat di dalam buku Dr. William Borick setiap hari Jumaat atau Sabtu. So ini pembicaraan remedies ini, kenapa ia penting disebut di dalam buku Esei-esei Milenium Baru oleh pengamal homeopati Idris Abdul Samad. Bahkan beliau juga menghantar satu artikel lidah pesakit homeopati. Bagaimana kita boleh mengenal remedi-remedi yang bersesuaian untuk keadaan lidah tertentu. Okay. Dan sebenarnya artikel beliau itu adalah saya jenguk beberapa kali, ada dimuatkan di dalam laman web, bukan laman web, di dalam majalah bulanan ke ataupun tiap 3 bulan sekali ke yang diterbitkan oleh Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia, iaitu PPHM, persatuan yang pertama sekali lahir di Malaysia, iaitu yang ditubuhkan oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. So ini sebuah buku yang baik, 2 artikel daripada pengamal homeopati kita Idris Abdul Samad ini adalah sangat menarik sebenarnya. Okay. Cuma bila lihat tajuk buku, ramai orang tidak belik ke dalam. Dia hanya lihat, esei-esei, tak ada kaitan dengan homeopati. Ataupun mungkin ada, tapi mungkin tidak terisi dengan baik. So hakikatnya buku ini yang terbit pada tahun 2004. Hakikatnya banyak intipatinya ataupun tajuk-tajuk yang sebenarnya berkaitan dan sangat penting. Termasuk untuk pengkaji sejarah perubatan homeopati, sebab di dalam buku ini saya memuatkan artikel mengenai Dr. Burhanuddin Al-Hilmi
iaitu tokoh homeopati unggul. Itu tajuk dia, Dr. Burhanuddin, tokoh homeopati unggul. Bab pertama lagi kita masukkan. Dan juga selepas saya membuat pertemuan dan interview dengan Profesor Muhammad Yaakob, iaitu pengasas Persatuan Perubatan Homeopati Bumi Putera di bahagian selatan tanah air, saya juga menerbitkan satu topik, iaitu Dr. Muhammad Yaakob, tokoh homeopati selepas Dr. Burhanuddin. Okey, so beliau adalah tokoh kedua yang hebat selain Dr. Burhanuddin di Malaysia. Ada lagi yang hebat, ramai lagi yang hebat, tetapi saya sendiri menganggap sumbangan beliau mendekatilah dengan sumbangan yang telah disampaikan oleh Dr. Burhanuddin. Okey. So, di sini ada beberapa artikel. Saya akan sentuh setiap satu, insya-Allah lah pada waktu yang lain. Hari ini untuk 10 minit saja. Terima kasih. Waalaikumsalam Puan Junaidah. Yang on pagi ni memang sangat awal sebab saya nak keluar ke minum pagi kejap lagi. Dan satu artikel yang dengan sengaja saya masuk di sini, iaitu perubahan budaya dalam penataran kualiti. Ini berartikel umum, artikel untuk semua orang, artikel untuk kualiti, peningkatan kualiti dalam organisasi yang dikarangkan oleh Dr. Kamaruddin Musa, penyandang PhD dan bekas pensyarah UPSI, University Perguruan Sultan Idris. Okay. So itu pun sebenarnya menarik juga bagi mereka yang berminat dalam akademik. Selain dari itu, semuanya adalah berkaitan dengan homeopati, termasuklah artikel yang saya terjemahkan daripada buku Dr. E.B. Nash. Okay. E.B. Nash ini adalah seorang doktor homeopati yang boleh dianggap hebat, dan ramai yang merujuk buku beliau, dan saya telah memetik tulisan beliau berkaitan bagaimana mengajar materia medika dan terapeutik. Okay. Bagaimana mengajar materia medika dan terapeutik. Okay. Bagi mereka yang berminat untuk belajar dan juga mengajar, bagus juga membaca mengenai tulisan beliau. Ini yang saya terjemahkan sebab karya asal daripada bahasa Inggeris. Bila kita kekurangan artikel, saya minta sahabat-sahabat untuk menulis. Tak ramai yang berminat. Saya ingat salah seorang, Dr. Hassan Saleh tu, saya ada hantar juga surat mohon artikel, tapi tidak dihantar kepada saya. Satu lagi yang saya petik, yang mungkin menarik mereka yang nak mengetahui mengenai masalah angin dalam perut, iaitu flatulence. Ada artikel yang bertajuk Flatulence Remedy Pilihan Dr. E.B. Nash. Okay. Flatulence remedy pilihan. Antara remedi yang disebut di sini berkaitan dengan Cinchona officinalis, Carbovegitabilis dan Lycopodium. Okey. Ada beberapa artikel menarik sebenarnya. Saya nak cakap di waktu yang lain. InsyaAllah saya boleh bawa sebagai satu bahan untuk saya bercakap di pagi-pagi tertentu di mana saya free. So, itu saja untuk hari ini. Saya rasa dah hampir 10 minit. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu. Saya akan bicarakan lagi buku ini dan juga mungkin insyaAllah buku-buku lain jika saya ada ruang waktu untuk tenang-tenangkan fikiran dan berkongsi ilmu dan idea bersama sahabat sekalian. Itu saja. Harap sahabat yang masuk boleh share. Siapa yang ada lihat projek ini, boleh share, kongsi sama-sama, berikan like. Terima kasih Puan Junaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua sihat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.